Assalamualaikum dan selamat kembali ke Domir TV. Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abdul Rahman bin Auf adalah seorang yang kaya. Kezuhudan beliau ternyata tidak menghalangnya untuk mencari kekayaan duniawi. Justru, pengertian zuhud bukan bererti semata-mata tidak mahu memiliki harta dunia, tetapi zuhud sebenarnya merupakan satu pemikiran yang tidak mudah dipengaruhi oleh kesenangan duniawi dalam mengabdikan diri semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengertian zuhud seperti ini sangat dekat dengan maksud firman Allah yang bermaksud, supaya kamu tidak bersedih hati akan apa yang telah luput daripada kamu, dan tidak pula bergembira dengan apa yang diberikan kepada kamu. Kekayaan bukanlah satu dosa. Pemilikan harta benda tidak dilarang, tetapi harta tersebut tidak boleh mempengaruhi seseorang dalam mendekatkan dirinya kepada Allah. Lebih jauh lagi, makna zuhud dalam kaitannya dengan akhlak Islamiyah ialah bagaimana sikap batin seseorang itu dalam menghadapi dunia ini. Dalam konteks kehidupan sosial contohnya, bagaimana kezuhudan seseorang itu dapat menyelamatkan manusia daripada sesuatu yang boleh menghancurkan kehidupan ini. Hakikat pemaknaan zuhud dalam kehidupan sosial adalah sikap protes seseorang terhadap dunia seperti ketimpangan sosial, politik dan ekonomi. Abdul Rahman bin Auf telah membina dirinya untuk menjadi orang terkaya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengambil kadar inflasi masa kini, dianggarkan beliau meninggalkan harta sebanyak 160 juta dolar setelah beliau meninggal dunia. Tambahan pula, beliau meninggalkan satu legasi sifat murah hati yang menjadi inspirasi kepada setiap Muslim hingga ke hari ini. Sebagai salah seorang sahabat Nabi yang dijanjikan syurga, kehidupan Abdul Rahman bin Auf menjadi contoh terbaik di sebalik maksud seorang lelaki Muslim yang ideal. Di Mekah, Abdul Rahman bin Auf dikenali sebagai usahawan perniagaan yang sangat berjaya. Beliau telah menjalinkan hubungan perniagaan dengan peniaga lain seperti Abu Bakar radhiyallahu anhu dan Umayyah ibn Khalaf, tuan kepada Bilal radhiyallahu anhu. Beliau berasal dari Bani Zuhrah, satu Bani Quraisy yang sangat dihormati, iaitu bani keturunan ibu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Secara logika, beliau mampu untuk hidup dalam kekayaan dan keselesaan. Namun keselesaan dan kesenangan bukanlah matlamat seorang Muslim. Di Mekah, kebebasan untuk menganut Islam dikekang. Apabila Nabi SAW mengarahkan kepada sahabah untuk berhijrah ke Abyssinia dan mendirikan sebuah komuniti Islam kecil di sana, Abdul Rahman bin Auf mengambil peluang itu. Beliau bersedia untuk meninggalkan keselesaan di Mekah dan mengejar sesuatu yang lebih berharga kepadanya, iaitu akhirat. Setelah mendengar tentang keislaman Bani Quraisy, beliau pulang ke Mekah dan kemudian berhijrah ke Madinah pula. Beliau dikelompokkan ke dalam golongan Ashab al-Hijratain, sahabat-sahabat Nabi yang telah berhijrah 2 kali. Penghijrahan Abdul Rahman bin Auf sebanyak 2 kali ini mengajar kita bahawa jika perlu memilih di antara keselesaan dan penghijrahan yang mendekatkan kita kepada akhirat, maka pilihlah akhirat. Dan juga, kesenangan dan keselesaan tidak akan melahirkan seorang lelaki yang hebat. Apabila Abdul Rahman bin Auf berhijrah ke Madinah, Nabi SAW telah memutuskannya untuk bekerjasama dengan Sa'ad bin Al-Rabi. Sa'ad telah menawarkan separuh daripada hartanya kepada Abdul Rahman.
Namun Abdul Rahman menjawab, "Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati kamu, keluarga kamu dan kekayaan kamu. Tetapi aku tidak memerlukannya. Hanya tunjukkan aku jalan ke pasar." Lalu beliau pun pergi ke pasar dan mula menjual beli dengan apa sahaja yang ada di tangannya. Jika kita diberikan bantuan kewangan, ingatlah kisah Abdul Rahman bin Auf. Rasulullah bersabda yang bermaksud, tangan yang di atas lebih baik dari tangan yang di bawah. Lebih baik untuk kita menghadapi sedikit kesukaran daripada meminta-minta. Kerjalah jika kita kekurangan pendapatan dan bergantung kepada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikatakan bahawa Abdul Rahman sentiasa sedang membuat sesuatu, sama ada solat di masjid atau berjuang bersama Nabi ataupun berada di pasar mencari rezeki. Walaupun dikenali sebagai sahabah terkaya, Abdul Rahman bin Auf sentiasa memastikan prioritinya teratur. Beliau pernah berkata, "Aku meninggalkan separuh daripada yang halal kerana takut aku terlibat dengan riba." Baginya, keuntungan yang besar tidak signifikan jika dibandingkan dengan dosa memakan duit haram. Beliau telah mewariskan harta kepada seluruh umat Islam Madinah setelah beliau meninggal dunia. Umat Islam yang kaya seperti Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu pun menerima harta peninggalannya. Apabila ditanya mengapa Uthman menerimanya, beliau menjawab bahawa harta Abdul Rahman bin Auf sudah tentunya halal dan suci. Keinginan Abdul Rahman kepada duit dan harta tidak pernah mengatasi keinginannya untuk mencari keridaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menghalalkan kebanyakan perkara di atas dunia ini. Dalam mengejarnya, janganlah kita hilang fokus kepada akhirat. Mengejar harta, pelajaran atau populariti mesti berada di belakang keinginan kita untuk mengejar keridaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun beliau telah dijamin syurga dan berjuang semasa perang Badar dan Hudaibiyah, namun Abdul Rahman tidak pernah angkuh dan ujub. Kezuhudan Abdul Rahman bin Auf melihat dunia melalui lensa Islam dan ketakwaan. Oleh kerana itu, beliau menjadi buta terhadap pangkat, harta dan bangsa. Justru, kriteria apakah yang kita guna apabila menilai seseorang? Beliau juga mempunyai harta yang cukup untuk hidup dalam kemewahan, namun beliau tetap memandang ke arah akhirat. Setiap kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerlukan duit, beliau akan menolong. Semasa peperangan Tabuk, beliau menginfak kepada ekspedisi itu dan membelikan kelengkapan perang bagi mereka yang tidak mampu. Setelah Nabi wafat, beliau bersedekah setiap masa kepada isteri-isteri baginda dan membiayai mereka untuk menunaikan haji setiap kali mereka keinginan. Talha radhiyallahu anhu pernah berkata, 1/3 umat Islam Madinah hidup dengan pembiayaan Abdul Rahman bin Auf, manakala 1/3 lagi telah meminjam darinya tanpa dikejar tentang pembayaran hutang, dan 1/3 yang terakhir menerima infak secara terus daripadanya. Harta dan kekayaan di tangan seorang yang baik menjadi manfaat, tetapi di tangan yang salah akan menjurus kepada korupsi dan ketamakan. Inilah yang dikatakan kekayaan yang membawa dosa. Sekiranya kita menggunakan 100% harta kita untuk diri sendiri tanpa bersedekah, maka kita tidak mengikuti jejak langkah seorang lelaki terbaik yang pernah hidup di muka bumi ini. Tidak benar sama sekali bahawa Abdul Rahman bin Auf masuk ke dalam syurga dengan merangkak oleh kerana kekayaannya. Ini merupakan sebuah hadis palsu yang direka oleh perawi hadis daif bernama Umarah bin Zadzan. Ibnu Jauzi dalam kitabnya Al-Mawdu'at telah berkata, hadis-hadis seumpama ini adalah dari kejahilan orang-orang yang mahu berzuhud
Mereka berpandangan bahawa harta dapat menghalang manusia daripada berlumba-lumba melakukan kebaikan. Sifat dermawan Abdul Rahman bin Auf telah diabadikan di dalam kitab suci Al-Quran. Ketika beliau menderma jumlah harta yang banyak untuk perang Tabuk, munafik di Madinah mengejeknya dan mengatakan beliau hanya menderma untuk menunjuk-nunjuk. Allah Subhanahu wa taala telah menjawab ejekan mereka di dalam surah At-Taubah ayat 79. Orang-orang munafik yang mencela sebahagian dari orang-orang yang beriman mengenai sedekah-sedekah yang mereka berikan dengan sukarela dan mencela orang-orang yang tidak dapat mengadakan apa-apa untuk disedekahkan kecuali sedikit sekadar kemampuannya, serta mereka mengejek-ejeknya, Allah akan membalas ejek-ejekan mereka, dan bagi mereka disediakan azab siksa yang tidak terperi sakitnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita lelaki seperti Abdul Rahman bin Auf radhiyallahu anhu dan menyatukan kita dengannya dan Nabi sallallahu alaihi wasallam di syurga nanti.